Semoga pagi anda ceria bersama MHI. Khamis, 1 Disember. Angsa bukan sebarang angsa. Ini angsa bernama awang yang manja sehingga boleh dibelai, dipeluk dan ada makanan kegemaran tersendiri. Isu sampah bukanlah perkara baru. Namun, tidak boleh diambil mudah terutama kebersihan kediaman dan pengurusan sampah yang betul. Secara realitinya, adakah masyarakat Malaysia faham mengenai pengurusan sampah yang betul untuk memastikan tahap kesihatan awam negara serta alam sekitar? Dan berhibur bersama penyanyi Aida Bahaman dengan single terbarunya Perhatian. Apa tu? Bunyi apa tu? Angsa. Angsa. Wow, nampak tak? Tu saya tak pasti bunyi angsa sebenar atau tidak. Tapi kita nak bawakan angsa yang sebenar lah nanti. Ya, bawa angsa yang sebenar. Kalau bawa studio ni, saya tak tahulah sama ada dia kejar Sofia ke kejar saya. Tapi pernah dengar tak? Kejar awak rasa. Kena tahu juga angsa tu angsa betina ke angsa jantan. Ada beza? Sebab saya tak tahulah, ini orang cakap lah. Kalau misalnya kata kalau angsa tu betina, dia tak suka perempuan. Oh ya? Dia tak dikejar perempuan tu. Ini berdasarkan fakta apa ni? Kat kampung awak ada ke? Tak, awak tak, bela tak. angsa ke? Betul tak bela angsa, tapi pernah kena kejar angsa. Tapi sama. Pernah? Waktu, tak tahu lah sikit macam mana? betina ke jantan tak tahulah. Okey, tak tahu nak check pula macam mana kan? Okey, apa pun hari ni, Malaysia hari ni, kita dah mulakan tadi. Yang menarik hari ni lah. Sepanjang 1 jam kami bersiaran pada hari ini. Nama saya Afad, Datuk Mufalti Fuad dan juga Sofia akan terus bersama dengan anda. Dan pastinya kita banyak pengisian antaranya angsa tadi yang special hari ni nama dia Awang. Siapakah Awang nanti dah tahu kita lah bawakan? Dah tahu jantan. Itu confirm lah. Saya tak boleh jumpa awak lah. Tak boleh. Dan bukan itu saja, kita bincangkan tentang mindset kita, mentaliti kita. Adakah kita ni, kalau orang tak pandang, tak nampak kita membuang sampah merata-rata ni, adakah kita akan ambil inisiatif untuk angkat sampah itu, buang sebenar-benarnya dalam tong sampah atau tidak? Atau kita jenis yang tak kisah? Sebab ramai sebenarnya dalam kalangan kita ni, kalau asalkan orang tak nampak, dia assume benda tu adalah tak salah pun sebenarnya. Tak salah pun kan. Satu lagi saya perhatikan, saya bukan yang nak cakap apa, dan saya ingatkan untuk diri saya jugalah. Orang-orang dekat Malaysia ni, bukan semua tapi segelintir daripada kita yang apabila dapat ada sampah kat dalam kereta, ataupun contohlah yang sekecil-kecil gula-gula macam tu, kan, awak perasan tak? Kertas tisu ke ataupun apa-apa saja yang ada dekat kereta tu, dia buang macam tu saja dekat tingkap kan. Jadi itu antara yang harus kita ubah perangai itu, dan antara yang paling besar sekali kita dapat lihat tong sampah dah ada dah dekat depan mata kita ni, tapi tak buang kat situ, letak kat bawah dan sebagainya. Tapi kita bukan nak salahkan orang juga, kita nak tekankan juga kat sini kepada PBT ke kan. Andai kata kalau tong sampah tu dah penuh, tak angkat, tak angkut, tak boleh juga kan. Dan juga daripada pihak pengurusan dan pihak daripada rumah kita sekalipun, adakah kita melakukan inisiatif yang lebih sedikit untuk mengasingkan sampah kita, plastik ke, besi ke, sampah sarap yang lain ke? Sebab ini dalam jangka masa panjang boleh kita lakukan proses untuk memperbaikilah, baik pulih planet Earth kita sebenarnya. Kalau mungkin anda rasa sedikit banyak kenapa kita buat topik macam ni, tapi penting sebab kalau kita tak jaga planet bumi kita ini, nanti anak cucu kita bagaimana? Dan tadi awak sebutkan sampah kecil, kita nampak orang buang keluar kereta dan sebagainya. Bukan yang kecil je. Saya pernah nampak lampin bayi berterbangan. Masa tengah ni bawa kereta? Terbang? Ya. Oh Allah. Ya Allah ya Tuhan. Terlepas kot? Terbang macam mana tu? Macam mana tu? Okey, itu akan kita bincangkan nanti. Tapi betul, saya setuju apa yang Sofia katakan, sebab kita dah cakap tentang proses untuk kita nak menjaga alam sekitar kita ni terlalu lama. Banyak kali, dan kempen-kempen pun telah dibuat oleh kerajaan dan sebagainya. Ingat tak kempen dekat rumah tu yang kita kena asingkan kita punya bahan-bahan sisa buangan tu. Kertas dekat warna dia ada macam-macam warna kan. Kertas, botol, plastik kan, kita kena asing-asingkan supaya senang untuk pihak pengurusan nak ambil, dan juga untuk kita menguruskan sisa-sisa buangan kita tu kan. Okey. Nanti kita bincangkan nanti dengan seorang pakar dan juga seorang individu yang melakukan pengasingan sampah di rumahnya sendiri. Mungkin kita sedikit sebanyak belajarlah untuk kita memulakan first step kita. Apa pun kita nak meninjau cuaca hari ni, Afad. Macam mana cuaca di tempat awak? Okey, cuaca di tempat kita bukan tempat. Okey, cuaca di KL pagi ni diramalkan hujan, tapi akan berlaku cerah pada pukul 10 pagi nanti. Okey, di sekitar Kuching cerah, Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kangah pagi ni cerah, tapi kejap lagi, lagi 10 minit lagi lebih kurang hujan akan berlaku di sana, dan PJ macam KL sajalah kan. Tapi apa yang boleh kita katakan dekat sini, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bermula hari ini sampai hari Ahad
akan berlaku hujan lebat berserta dengan ribut petir di kawasan-kawasan sekitar pantai timur dan juga di sebelah-sebelah utara semenanjung Malaysia. Okey, jadi kepada anda diharapkan anda dapat mengambil beratlah tentang perkara ini. Kalau misal kata okey, lambat sikit. Lambat sikit. Loading. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, kita kena ambil langkah berwaspada, berjaga-jaga ya. Sebab hujan lebat ni kalau berterusan mungkin boleh berlakunya banjir. Ya, sementara kita menunggulah visual ini keluar. Ini antara implikasinya kita semalam dapat menyaksikannya. Air naik di kawasan Sungai Ramal Kajang disebabkan oleh hujan lebat anda boleh saksikan sendiri. Ini disebabkan hujan yang berterusan selama sejam sahaja menjadi punca berlakunya banjir kilat di lebuh raya Silk dari Putrajaya menghala ke Kajang. Dan kalau anda dapat lihat di sini, mencecah kata melebihi tayar kereta itu sendiri dia bahaya ya, kita memandu dalam keadaan sebegini. Betul. Tapi kalau kita pun berada di tempat kejadian, kita kena tengoklah kereta apa yang kita bawa kan. Kalau kita tu kereta yang kecil kan, agak kita risau jugalah kan untuk kita nak melalui kawasan-kawasan sebegini rupa. Tapi apapun sekarang ini cuaca tidak menentu, tapi saya rasakan bahawa sampai ke Disember nanti akan berlakunya hujan yang berterusan. Sebab sekarang ni dulunya sebelum PRU bahang PRU kan. Tapi sekarang dah habis PRU, kedinginan pula melanda sekitar Malaysia ini. Difahamkan cuaca sekarang ini antara 22 ke 30 darjah Celsius dan kawasan-kawasan di sebelah-sebelah Tanah Rata di kawasan Perak sekarang ini berlaku kedinginan. Tapi tadi pasal tak kita kan lalu dash tadi kan, nampak tak kita lalu atas. Dah kena bayar tol. Hari ni dah mula bayar tol. Saya nak cerita pasal cuaca, Sofia terus cerita pasal tol pula kan. Teringat. Saya nak cerita pasal pemandangan. Okey, pemandangan ni memang mendung. Dia berkabus semua. Okey. Tenang. Berkabus dah tenang, tapi nak bayar tu dah kena bayar tol. Kan, dia macam tak balance kat situ. Apa pun, kita nak membawa perhatian anda ke keluarga ini yang membela haiwan peliharaan angsa dinamakan awang. Dan kita tahulah, saya dengar ada makanan favourite dia. Oh, ya? Apa agaknya awang ni makan ya? Kan? Biasa angsa makan dedak je lah. Itulah. Jom kita saksikan. Okey, enggak pizza. Pasta. Wang, sedap ke? Bismillah tak? Wah, awang siap mandi, siap tidur sama sekatil. Oh, ya? Okey. Biasanya kalau persepsi kita kan, saya takut sebenarnya. Angsa ni seorang pula seekor haiwan atau binatang yang gangster, yang suka kejar orang kan. Tapi kita lihat awang ni manja. Orang cakap manja orangnya, bukan orang. Manja dia punya sifatnya. Okey, kita terus saja nak bersama dengan pemilik awang angsa yang manja ini. Kita bersama dengan Muhammad Sairin Ahmad Said dan juga isterinya Nur Suziafara Rosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, awang besarnya. Wih. Oi. Okay. Dengar tak kami? Suara Baba dengan Mama dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Oh, dia yang menyaut. Awang Dia. dia. Dia suka makan apa? Nasi goreng kicap? Dia punya favourite nasi kicap, nasi sardin. Meriah. Macam mana boleh tahu yang favourite awang ni? Sejak bila dia favourite makan nasi juga ni? Sebab kalau kita bagi nasi putih, dia pandang. Oh, pandang je, tak makan pun. Nasi kicap, sardin dia laju je. Oh. Wow. Dia macam orang jugalah, nak ada lauk, nak ada rasa. Okey. Dia manja dengan baba ke si awang ni? Dia manja macam mana tu? Dia memang jaga sejak kecil ke sejak menetas dari telur ke macam mana ni? Sejak bila bela awang ni? Daripada kecil ya? Dari kecil. Ketika usianya berapa tu? Dia ada family dia ke? Saya tak ada. Memang tak daripada dia merentas, memang kita orang ambil dia beli tak. Okey. Jadi kalau pegang awang lama-lama macam tu dia bagi ke? Dia tak kisah? Dia tak kisah, dia lagi dia suka. Alah manjanya. Betul ke angsa ni yang mana, yelah sebab awang ni awak dah bela daripada kecil kan. Tapi kalau misalnya kata kalau angsa-angsa lain ni kalau tak kenal kita memang dia kejar ke? Sifat dia macam tu ke?
Memang kalau ada yang dia tak kenal, memang dia akan kejar lah. Okey. Kalau dia rasa nak kejar, dia kejar. Kalau tak nak... tapi saya ada tips lah. Awak ada tips? Saya belajar. Awak yang ada tips, okey? Kalau salah betulkan saya ya, Cik Serin. Kalau misalnya kata kalau angsa tu nak kejar kita, kita jangan lari. Kita kejar dia balik. Betul? Tengok pada angsa juga. Tengok dah. Okey, nak tanyalah sebab awak kita tengok kat TikTok macam sekarang ni manja, duduk diam je. Ada tak momen-momen masa-masa yang mungkin si Awang ni bad mood? Dia nak mengejar-ngejar pula khabar dengan mama dia. Ada tak? Biasanya kalau macam kita orang nak keluar lah. Mungkin macam dia tak bagi kita keluar kan. Oh. Bawa kereta ke apa, dia akan kejar lah. Bawa motor dia akan kejar. Okey. Jadi kalau nak pergi ke mana-mana, kena bawa Awang lah. Okey. Nak tahulah, Awang ni berapa dah usia dia? Usia dia lebih kurang 1 tahun sebulan. Berapa tahun? 1 tahun, 1 bulan lebih kurang lah. Wow, setahun sebulan. Cik Sani, kami tak dengar sangat suara Cik Sani sebab Awang pun nak bercakap. Nak minta Cik Sani Dekat dengan kamera? Kuatkan suara sikit. Ke depan sikit pun tak apa. Okey. Ni dah berapa lama ada Awang dalam kehidupan anda berdua ni? Kurang 1 tahun sebulan lah. Okey, kita nak tahulah. Telur. Oh, daripada telur je lah. Daripada telur? Oh, memang jaga dia sampai dia menetas. Wow. Okey. Tak ada ke angsa-angsa lain? Awang seorang lah. Awang seekor je ke? Dia sepasang. Sepasang lah. Dalam sawah. Lepas tu sesat tak pandai guna waste. Sesat? Tak boleh. Dia sesat. Pandai guna waste. Dia tak pandai guna waste. Dia sesat. Dia tak jumpa jalan. Oh lah. kesian. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa ya? Kesianlah Awang single. Kalau tak yang yelah, kita kena cek pasangan jugalah kot kan untuk Awang ke tak nak? Awang yang jawab. Awang yang jawab. Nak. Awang jawab. Nak. Boleh juga. Okey, dari segi penjagaan, macam mana penjagaan Awang ni? Pernah tak Awang sakit ke, berdemam ke, apa ke? Ada ke? Dalam usia dia ni pernah sekali lah. Dalam 3 bulan, 4 bulan lepas. 3 bulan 4 bulan. Dia macam mana? Dia sakit, dia tak ada selera makan ke apa? Lepas tu dia tak berapa aktif lah macam biasa. Okey. Kami lihat kan macam Awang seekor angsa yang duduk serumah, yang tidur atas... ada kucing. Oh, dia tak bergaduh dengan kucing tu? Dia kawan. Oh, kawan dah. Dia kawan macam mana? Gurau lah ya? Ada kejar-kejar? Dia tidur sekali. Serius lah? Jadi kucing dengan si Awang ni memang jenis yang dia biar lepas dalam rumah ke memang ada sangka dia? Tak, kucing memang semua kita orang lepas je. Cuma macam kucing ni dia selalu masuk dalam rumah lah. Dia tidur dalam rumah. Macam angsa. Dia kalau dia nak ikut bapa dia, kalau dia nampak memang dia akan kejar bapa dia lah. Dia akan ikut dia. Siapa halang dia langgar je. Comel. Bapa dia. Wow, Okey, terhibur lah. jadi kita pun seronok lah kan dapat lihat bagaimanakah kita menyayangi binatang-binatang peliharaan kita, dan kita doakan semoga hubungan kalian dan juga haiwan berkekalan lah. Dah sayang macam family dah saya rasa ni. Nampak cara peluk dia macam peluk anak dah. Itulah. Alah, comel. Geramnya. Berapa kilo Awang ni? Berat dia berapa kilo dah sekarang? Dia pernah 5 kilo rasanya. 5 kilo dah. berat juga tu. Boleh angkat tak? Boleh. Cuba tengok angkat. Angkat dia macam bukan mudah ya nak angkat angsa. Ya. Nampak? Okey, jadi anda Okey, semua okey. Kalau selepas ni jumpa angsa, tak payah nak lari. Lari. Dia Bawa balik punya rumah. leher panjang tu, dia buat macam ni je. Buat macam kucing. Macam tahu. Okey, apa-apa terima kasih Okey. kepada Cik Sarin dan juga Puan Nur Suzia Farah. Moga Awang tak single lah selama-lamanya ya. Tambah lagi. Nanti jumpalah pasangan dia tu. Tak sesat lah nanti. Okey, jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Wow. Saya rasa sangat rare lah ada macam haiwan peliharaan yang kucing dengan angsa boleh serumah. Itulah kan. Kalau orang biasa nak bela
pilihlah sama ada nak bela kucing ke apa kan. Tapi biasanya orang bela kucing. Berlangsa ni tapi sesuai lah dengan kediaman beliau kan dekat kampung kan. Jadi lepas ni kalau anda kata jumpa angsa, tak tahulah, kadang-kadang kita cakap boleh kan, tapi bila jumpa depan-depan dia kejar, lain juga kan. Okey, apa pun kita tinggalkan cerita angsa. Lepas ni kita akan berbalik semula kepada perbincangan mentaliti kita sebagai rakyat bila kita bercakap tentang buang sampah ni. Adakah kita mempunyai rasa guilty atau tidak bila membiarkan sampah merata-rata? Itu kita bincangkan. Okey, kita bincangkan selepas ini di Malaysia Hari Ini. Isu sampah bukanlah perkara baru. Sampah terutama sisa pepejal jika tidak diurus dengan baik dan berkesan boleh menimbulkan masalah kepada sesebuah negara. Berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP pada 2021, secara purata 8,548 tan sisa pepejal dikutip setiap hari. Jumlah tersebut membabitkan sisa domestik sebanyak 7,198 tan, sisa pukal 904 tan dan sisa pembersihan awam 439 tan. Pembuangan sisa pepejal negara meningkat mendadak akibat pandemik dengan peningkatan besar sisa perubatan disebabkan penggunaan pelitup muka, sarung tangan, kelengkapan pelindung diri, PPE dan ujian calitan. Manakala pada penghujung Disember 2021, beberapa negeri dilanda musibah banjir. Rentetan itu sebanyak 77,465 tan sampah dikutip dan dibersihkan di 5 negeri yang terjejas teruk akibat bencana ini. Berdasarkan laporan terkini daripada SWCOP, menganggarkan 38,000 tan sisa domestik iaitu sisa daripada aktiviti rumah seperti kertas, plastik, sisa makan dan restoran serta 17,000 tan sisa makanan dihasilkan setiap hari oleh rakyat Malaysia. Oleh itu dianggarkan sebanyak 7 kolam renang bersaiz Olimpik diperlukan setiap hari bagi memuatkan semua sisa berkenaan. Kegagalan menguruskan sisa pepejal boleh mengundang malapetaka dan menyebabkan kesan buruk terhadap keselamatan dan kesihatan awam serta alam sekitar. Oleh itu, sejauh manakah bumi terutama negara kita dapat bertahan dengan jutaan sampah yang dihasilkan setiap hari? Apakah peranan kita sebagai rakyat Malaysia dan penduduk bumi bagi memastikan hasil sampah dapat dikurangkan? Walaupun dasar pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam menekankan bahawa sampah perlu diuruskan dengan betul mengikut konsep 3R iaitu reduce, mengurangkan, reuse, mengguna semula dan recycle, mengitar semula. Tetapi, adakah kita faham dan boleh melakukannya atau tidak ambil peduli? Ya, itulah dia mentaliti masyarakat di Malaysia harus diubah kan. Kita tak mahulah segelintir daripada kita ni yang ada buat persepsi contohlah kan kita duduk rumah-rumah flat kan. Okey, orang-orang yang duduk kat rumah flat dia yang membuang sampah dan sebagainya. Kita tak mahu macam tu kan. Tak kiralah sama ada duduk kat rumah mana-mana sekalipun, banglo dan sebagainya, tapi kalau kita punya mentaliti tu tidak diubah, sama je perangai sebenarnya. Kita ada satu persepsi yang macam kalau orang tak nampak saya yang buang, itu bukan sampah saya. Hakikatnya itulah pemikiran yang bakal merosakkan bumi kita dan future untuk anak-anak kita yang seterusnya. Jom kita perincikan bagaimana kita nak mainkan peranan kita ini. Terus bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, pensyarah Governance Persekitaran dan Sains Kelestarian UPM. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okey. Dan juga kita ada tetamu di talian. Ya, kita ada juga tetamu di talian. Kita akan bersama dengan Datin Salbiah Abdul Aziz, salah seorang pesara siru rumah yang duduk di rumah tapi rumahnya bersih. Saya rasa kalau pergi rumah Datin ni tak ada sampah pun. Sebab apa? Dia ada sistem lah nak menguruskan sampah kita. Tak apa, nanti kita akan bersama dengan Datin. Kita nak bersama dengan Doktor terlebih dahulu. Jadi Doktor, kalau diikutkan lah kan, kita bercakap tentang pembuangan sampah ni, pembuangan sisa sampah ni sebenarnya dah lama dah, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya rasa kan. Tapi bagaimana mentaliti masyarakat kita sekarang ini? Adakah mereka makin lama makin okey ataupun makin lama makin macam berosot buat tak tahu je tentang perkara ini? Kalau kita lihat dasar ataupun program kita semula ni sebenarnya
sebenarnya dilancarkan pada tahun 1995 kerana pada ketika itu kita lihat kadar kita semula di kalangan masyarakat adalah pada kadar 5%, maksudnya sangat rendah dan pada ketika itu kita ada dasar wawasan 2020 yang menuju ke arah negara maju dan kita tahu penduduk negara maju salah satu ciri utama ialah kadar kita semulanya mestilah melebihi 60%. Jadi oleh kerana kita melihat pada tahun 1995 itu ada kegagalan sekitar 5%, kita lancarkan semula pada tahun 2020, namun kadar peningkatan tu tidak banyak dari 1995 ke 2020 hanya 18%. Dan pada tahun lepas kalau kita lihat secara umum kadar kita semula kalangan rakyat lebih kurang 31% dan kita menjangka pada tahun 2025 kita sasarkan dalam 40%, berbaki 2 tahun lagi lah. Namun kalau kita lihat kita mengambil masa selama 21 atau 22 tahun untuk mencapai 31%. Dan kalau kita tinggal lagi 2 tahun nak capai 40%, bagi saya itu adalah satu yang sukar lah. Dalam masa 2 tahun kita nak capai dari 31% ke 40%. Maksudnya ada 9% kita nak capai. Sedangkan kita mengambil masa 21 tahun untuk mencapai 31%. Ini bermaksud bukan tidak ada kesedaran, ada. Ada kita tengok peningkatan tetapi kalau kita lihat peningkatan, kita kena lihat pada tahun 1995 penduduk ketika itu berapa. Sekarang kita dah menghampiri 33 juta. Jadi saya rasa kadar kita semula ni ada wujud di kalangan masyarakat Malaysia tetapi tidak menyeluruh. Mungkin ada di setengah kawasan mungkin kadar dia mungkin tinggi, contoh kawasan bandar, ataupun mungkin di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi, ataupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan kita semula. Itu secara umum kita kata ada peningkatan tetapi tidak begitu memuaskan lah. Doktor, bila kita menyentuh tentang nombor, figures dan sebagainya, memang kita agak sukar untuk melihat bagaimana kita nak mencapai ke arah itu. Tetapi kalau kita melihat paling terdekatlah baru-baru ini kan di World Cup, di Piala Dunia, rakyat negara Jepun sendiri, the mindset yang mereka tampilkan sendiri, yang ambil inisiatif bawa beg sampah, bersihkan segala dan sebagainya. Adakah kita mampu untuk mengajar ataupun menerapkan dalam minda kita, mentaliti kita sejujurnya, yang ini antara tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk menjaga kawasan. Macam mana kita nak memulakan langkah itu lepas lebih 20 tahun ini, Doktor? Macam mana kita mulakan ni? Sebenarnya bagi saya tiada kekangan ataupun halangan. Sebenarnya ia mestilah bermula dari rumah lah. Maksudnya ibu bapa sendiri mesti menunjukkan contoh teladan yang baik. Misal kata melakukan semudah pengkomposan di mana sisa makanan tu mungkin boleh dijadikan baja, ataupun melakukan kita semula semudah mengasingkan antara bahan yang boleh dikita ataupun tidak boleh dikita. Itu maksudnya secara informal kita mesti bermula dari rumah dan kemudian kita perkukuhkan lagi dengan pendidikan yang berterusan di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi. Jadi ini akan mendidik masyarakat itu supaya melihat sampah itu sesuatu yang bernilai tinggi, ia boleh dikita semula dan mereka tidak sewenangnya membuang sampah sesuka hati kerana faham apakah kesan daripada impak sikap mereka itu terhadap alam sekitar dan juga terhadap masyarakat itu sendiri. Okey, kalau tadi Sofia bercakap tentang yang Jepun tadi tu kan, kan kita kan dasar pandang ke timur kan, bukan saja melihat pada ekonomi, padahal kita lihat juga attitude, sikap dan juga gaya orang Jepun ni. Orang Jepun ni kalau misal kata yalah Sofia kan pernah pergi ke Jepun kan, memang bersih, tapi ada perasan tak dekat Jepun tu, dekat tempat-tempat awam tu kurang tu sampah. Betul. Kan, dia bersih tapi kurang tu sampah. Sebab apa? Sebab mentaliti rakyat dekat Jepun tu, kalau anda perhatikan mereka akan bawa satu plastik dekat dalam beg mereka itu. Nampak sampah, masuk beg plastik, bawa rumah, baru buang betul-betul. Itu mentaliti yang kita harapkan Malaysia akan berubah macam itulah. Dan salah seorang daripada yang dah berubah lama dah, Datin lah. Ataupun Kak Sal. Kak Sal. Ini contoh teladan yang baik yang ditunjukkan bermula dari rumah. Jadi Kak Sal, ni Datin banyak tapi dia kata lebih mesra panggil Kak Sal. Kan. Okey Kak Sal, ceritalah sikit apa contoh teladan yang Kak Sal boleh tunjukkan kepada kami sebagai penonton pada hari ini. Silakan. Okey, seperti yang mana yang Profesor cakap tadi, memang betul. Semuanya kena bermula dari rumah. Jadi saya pertama sekali di rumah, untungnya kami di Putrajaya ni memang dihaskan 2 tong sampah. Satu ialah untuk sisa makanan dan yang satu lagi untuk sisa yang boleh barang-barang yang boleh dikitar semula. Jadi apa yang kami lakukan ialah dalam seminggu ada penjadualan untuk mereka mengutip sampah-sampah ini. Jadi untuk bekas-bekas plastik contohnya ataupun botol-botol kaca, saya akan asingkan
Kalau yang bekas makanan tu saya cuci dahulu supaya tidak berbau dan saya simpan. Jadi setiap pagi Isnin saya akan masukkan ke dalam tong sampah. Tapi tong sampah untuk recycle ini juga saya letakkan plastik sebab kadang-kadang anak-anak atau cucu bila datang tu dia tahu itu tempat tong plastik tapi dia terus campak saja. Jadi ini akan menyukarkan saya sebab saya kena keluarkan balik dan masukkan ke dalam beg plastik supaya mudah diangkut oleh pekerja-pekerja alam flora. Jadi kita pun kena bersipati juga dengan petugas-petugas ini. Jadi sampah-sampah ini sebaik-baiknya kita bungkus dengan kemas dan mudah dibawa oleh pekerja-pekerja tadi masuk ke dalam lori. Di dalam rumah saya memang menyediakan bakul sampah. Ini bila cucu-cucu balik contohnya, mereka akan makan gula-gula, makan coklat dan saya pastikan kalau yang bungkusan kertas ni dia masuk dalam bakul sampah yang memang dihaskan untuk kertas dan yang untuk bekas plastik itu dalam bekas sampah yang khas untuk barang-barang plastik. Jadi bila saya nak kumpulkan untuk dikutip oleh pekerja alam flora, jadi ia menjadi lebih mudah. Ya, satu lagi amalan yang saya galakkan dalam kalangan keluarga saya ialah tidak membuang sampah merata, iaitu bila naik kereta bawa satu beg plastik. Kalau ada sampah dan sebagainya tu masukkan dalam beg plastik. Jadi bila kita keluar jumpa tong sampah baru kita buang. Memang ini amalan yang saya rasa perlu ada pada setiap keluarga. Sebab kalau kita tak memulakannya di rumah memang agak sukarlah untuk kita mencapai angka yang kita sasarkan untuk menjadikan negara kita ini seperti negara maju seperti Jepun. Tapi itulah kebetulan anak saya yang suka jalan tu dia sangat kagum dengan keadaan di Jepun. Menjadi satu habit, contohnya bila dah makan mereka akan kumpulkan dan buang sendiri, tidak mengharapkan pekerja restoran dan sebagainya. Jadi amalan ini juga kami bawa bila kami keluar makan ke restoran dan sebagainya untuk kita sama-sama menguruskan sisa makanan tadi untuk memudahkan pekerja restoran. Okey, dapat tak? Saya rasa cucu Kak Sal ni dah tahu dah. Ni kalau balik rumah opah ni, dah siap-siap tadi. Jangan bawa sampah merata-rata dan sebagainya. Tapi baguslah kan penekanan yang diberikan oleh Datin sendiri kan. Macam bermula dari rumah, bermula penekanan ibu bapa sendiri kan yang untuk mengajar anak-anak kita ni supaya jaga kebersihan kan. Bagaimana doktor melihat tentang perkara ini? Bermula dari rumah lah sebenarnya kan pendidikan ni. Ya, bagi saya pendidikan informal itu lebih memberi kesan sebab kita berjumpa, kita berada dekat dengan ibu bapa kita hari-hari masa kita lebih banyak di rumah. Jadi pendidikan informal seperti yang ditunjukkan oleh Datin Sal tadi tu sebenarnya sangat berkesan lah berbanding dengan pendidikan di sekolah. Di sekolah hanya memperkukuhkan saja pendidikan asas yang telah diberi di rumah tadilah. Berbalik semula kepada Datin ataupun Kak Sal. Kak Sal bila duduk berjiran ni kan dan tiap-tiap pagi nampak Kak Sal dengan suami menguruskan sampah, mengasingkan, ada tak jiran yang datang bertanya dan cuba untuk memulakan langkah-langkah seperti Kak Sal? Ada tak pengaruh seperti itu? Saya bangga dengan komuniti, dengan jiran-jiran saya sebab semua memang cara pengurusan sampahnya sama. Setiap pagi Isnin kita akan melihat bungkusan sampah plastik bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Mereka dah letak di hadapan rumah. Jadi mungkin ini juga ada sebagai satu pengaruh saya rasa. Bila kita buat, orang lihat dan kita juga melihat orang lain buat, kita segan kalau kita tak berbuat demikian. Satu lagi kita boleh menggunakan platform media sosial sekarang ni kan. Kalau misalnya kata jiran tak nampak kan, kita guna dekat media sosial kan. Tapi itulah dia, kita nak bercakap tentang nak mendisiplinkan diri kita ni untuk kita nak mengikut cara pembuangan sampah yang betul ni. Bagaimana pula doktor nak mendisiplinkan diri kita ni untuk jaga sampah ni, buang dengan betul dan juga kita semula ni. Okay, kalau kita lihat kalau negara-negara membangun berbeza dengan negara maju daripada sikap penduduk ataupun komuniti itu sendiri bagi negara maju kita tak ada masalah. Penduduk dia telah mempunyai pengetahuan, sikap ataupun amalan yang tinggi terhadap kita semula, termasuklah hal-hal sampah tadi Tapi bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia kita lebih mengharapkan kepada
kerajaan. Mentaliti kita kata kita dah bayar cukai, jadi adalah tugas pihak Alam Flora sebagai contoh, SW Corp dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan kita telah membayar sejumlah wang untuk tujuan tersebut. Dan bagi saya, bagi negara-negara macam Malaysia ini, apa yang kita perlukan ialah enforcement ataupun penguatkuasaan. Kita tidak boleh mengharap benda itu wujud secara semula jadi, sebab kadar kita punya kitas semula itu rendah dan sikap masyarakat kita terhadap kita kata penjagaan ataupun pemeliharaan alam sekitar tu adalah masih di peringkat sederhana. Jadi kita mengharapkan antara lain ialah undang-undang ataupun enforcement tadi, supaya kita dapat mendidik masyarakat, walaupun itu berbentuk paksaan secara tak langsung, bukan secara sukarela, tetapi lama kelamaan daripada paksaan itu akan menjadi satu jati diri ataupun habit yang positif. Kalau kita pergi Surabaya, kalau kita tengok Surabaya di Indonesia bandarnya sangat bersih. Apa yang dibuat oleh Datuk Bandar ialah dia memasang CCTV di seluruh bandar untuk memastikan tidak ada sampah dibuang, dan jika didapati ada sampah dibuang, kamera itu akan merakam macam kita punya sistem AES tu lah, dan dia akan rakam dan hantar gambar tu kepada mereka yang membuang, dan mereka akan dikenakan compound. Jadi kalau kita pergi Surabaya sekarang sangat bersih. Dia telah menjadi bandar kedua terbersih di Indonesia. Saya rasa Malaysia juga boleh mengambil iktibar. Dan bila masyarakat telah terdidik dengan kebiasaan itu, kemudian lama kelamaan mungkin enforcement itu tidak perlu lagi lah, sebab dia telah menjadi jati diri yang natural kepada masyarakat. Saya rasa baguslah. Bayangkan snapshot AES, ada lampin terbang, shot tu dapat si pelaku. Terutama yang membuang sampah dari kereta kan. Kan? Bukan saja speed trap sekarang ni. Bukan saja, dia 2-in-1. Kan. Tapi saya setujulah doktor katakan perlu ada dasar dan juga penguasaan undang-undang yang harus dibuatkan. Barulah kita ni tak ambil ringan sangat kan tentang perkara ini. Kak Asal macam mana? Adakah merasakan tindakan penguasaan macam tu terlampau ekstrim, ataupun memang perlu diwujudkan supaya orang kita ni dia lagi rela ataupun belajar untuk cara menguruskan sampah? Macam mana Kak Asal? Saya setuju dengan pendapat Prof tu. Memang kadang-kadang tu untuk kita menjayakan sesuatu tu perlu ada satu enforcement lah. Jadi kalau misalnya tak ada usaha untuk itu, mungkin agak sukar. Di bandar-bandar memang kita sangat bertuah sebab kita disediakan tong sampah yang berbeza, 2 tong sampah sekurang-kurangnya bagi setiap rumah. Tapi di kampung saya ataupun di bandar-bandar kecil, keadaan ini tidak wujud. Jadi ini menjadikan salah satu sebab saya rasa kenapa usaha kita untuk menyitar semula sampah sarap kita agak lambat dapat dicapai. Tapi di bandar-bandar memang saya perhatikan memang satu usaha enforcement itu memang ada, sebab saya rasa di Putrajaya ni memang dia akan pantau kita dari segi pembuangan sampah dan sebagainya. Jadi sebab itu rasanya di sini juga kita kuranglah. Di Putrajaya ni pun saya boleh katakan bersih kawasannya. Kita bangga dengan kawasan kita sebab kebersihannya sentiasa dijaga. Dan satu lagi ialah kita sendiri perlu menunjukkan contoh. Contohnya kalau kita berjalan, kita nampak sampah, rasanya tak jatuh martabat kita kalau kita ambil sampah tu buangkan ke dalam tong sampah. Jadi saya dulu sebagai seorang guru di sekolah, kadang-kadang bila berjalan nak ke kelas tu, nampak sampah saya akan ambil dan saya buang. Jadi dari situ murid-murid sendiri sebelum kita lalu tu dia tahu dah kita akan buat benda begitu, dia akan buat. Jadi saya rasa memang perlu ada satu tu ialah kita memberikan contoh yang baik, dan yang kedua ialah untuk kita mengadakan kawal selia bagaimana kita boleh menggalakkan masyarakat kita membuang sampah. Saya sukakan perkataan Kak Asal tadi, tak jatuh martabat kita, tak jatuh pemaruah kita kalau kita angkat sampah tu kita buang. Malah lagi naik orang respect kita lagi. Yalah, dan jangan jadikan ia sebagai konten pula. Kau rekod ni, aku nak buang sampah dia. Jangan macam tu juga kan. Okey, Kak Asal setuju tak? Kak Asal kan yang mana individu yang mengasih-asihkan sampah ni kan, bagi memudahkan pihak berwajib untuk menguruskan sampah ni. Okey, Kak Asal setuju tak? Andai kata kalau misalnya kata setiap rumah ni kita tak asingkan, pihak berwajib tu tak nak ambil sampah kita. Bagaimana Kak Asal? Yang itu tak bolehlah, sebab yang menerima akibatnya ialah orang lain yang patuh. Jadi kalau yang macam tu saya rasa tak sepatutnya kita lakukan macam tu. Tapi mungkin satu cara nak memudahkan orang tu, kita bantu dia. Kita sama-sama tolong dia asingkan sampah itu supaya timbul kesedaranlah pada diri dia. Sebab kalau kita nak menghukum ni, kita kena menghukum pada orang yang buat salah tapi tak melibatkan bagi mereka yang patuh dengan arahan yang diberikan.
Baik. Dengan itu memang baguslah kan daripada Kak Sar sendiri yang melakukan kerja-kerja seperti ini. Doktor, akhir kata sekali lah, satu kata-kata yang kuat, yang kukuh, yang menusuk kalbu supaya rakyat Malaysia menonton sekarang ni dia sedar diri lepas ni. Insaf. Angkat sampah buang. Doktor. Okay, sebenarnya kalau yang menjadi kebimbangan di dunia dan Malaysia sekarang ialah impak daripada perubahan iklim. Kita tahu perubahan iklim meningkatkan bencana macam Malaysia banjir kilatnya, puting beliungnya apa saja bencana. Jadi sampah adalah satu daripada sebab yang meningkatkan pembebasan gas rumah hijau. Sebab bila kita letak sampah banyak di landfill ataupun tapak perupusan, dia akan membebaskan gas metana. Metana ni adalah 20 kali ganda kekuatannya berbanding karbon dioksida. Jadi kalau kita meningkatkan pembuangan sampah, maka gas-gas rumah hijau yang terhasil seperti metana tadi akan meningkat dan lebih banyak bencana akan terhasil lah. Maksudnya sekarang pun Malaysia kita punya bencana banjir itu tak tentu kan. Jadi kalau kita tidak mahu mengubah sikap kita dengan mengamalkan perkara semudah mengawal ataupun mengurus sampah kita, maka kita akan menerima akibat je lah dari perbuatan kita dengan pelbagai bencana yang akan meningkat yang menyusahkan hidup kita nantilah. Ya, betul. Okey, jadi bermula sekarang ni tingkatkan kesedaran kita untuk kita berubahlah kan. Kita nak jadi mentaliti kelas pertama ni kan. Dalam pada masa sama juga kita nak mengejar negara-negara maju yang lain. Tak guna kita ada bangunan tinggi-tinggi. Tapi kalau kita sendiri rakyat pun sampah rata-rata, memalukan. Apa pun terima kasih kepada tetamu kita. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, pensyarah Governor Persekitaran dan Sains Kelestarian UPM dan juga Kak Sar ataupun Datin Salbiah Abdul Aziz yang bersama kita pagi ini menerusi panggilan video, memberikan inspirasi untuk kita semua terus menjalani kehidupan yang bersih. Betul. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya. Okey, jadi sekarang ni kita nak nasihatkan perkara yang paling mudah kalau kita tak nak asing-asingkan kita punya sisa buangan tu. Kalau kita pergi membeli belah tu kan, kita bawa plastik, beg plastik sendiri, beg kertas sendiri kan. Ini kena bayar 20 sen apa semua. Kata tak apa bayar 20 sen. Janganlah macam tu kan. Bawa beg kertas sendiri untuk kita nak beli belah tu. Start small. Langkah yang kecil akan menjurus ke langkah yang lebih bagus. Okey, kita akan berehat seketika. Selepas ni saya ingin mendengarkan lagu berjudul Perhatian. Perhatian Awak nak dapat perhatian? Ya. Okey. Kita perhatian. Kita berehat seketika segala di Malaysia hari ini.
Wow, Aida Bahaman, perhatian. So energetic sangat energetik pagi ni. Betul lah. Okay, dia memang vibes paginya memang Betul. macam Pagi-pagi kita kena senaman sikit. Oh, senaman sikit. Dengan senaman tu kita dapat perhatian. Itu dah Aida Bahaman. Yes, Kalau anda masih ingat lagi Aida Bahaman kali terakhir muncul kat sini ketika raya tempoh hari. Berbulan-bulan lamanya. Tapi itu lagu raya. Tapi sekarang ini dah ada single yang terbaru. Perhatian. Betul. So, sikit penceritaan lagu ni tentang apa? Okey, secara ringkasnya untuk perhatian lah. Menerima perhatian lah. So, sebagai Aida sendiri anak muda yang baru nak naik. So Aida perlukan perhatian lah. Begitulah kisahnya. Okay. Kalau nak panjang-panjang dia complicated sikit. Alright. Adakah ini disebabkan sebab Aida pun pernah bercakap yang Aida hampir putus asa dalam bidang industri ni sebab Aida pun dah agak lama juga dalam industri ni tapi mungkin ada dari kita yang mungkin kurang untuk mengenali Aida kan jadi atas dasar itulah sebenarnya Aida terpaksa untuk menggunakan terpaksa kan untuk membuat sebuah single yang bertujuan perhatian ni. Jadi betul lah sebenarnya untuk menarik perhatian untuk sedarkan kehadiran anda dalam industri. Ya, betul. Ya, banyak penceritaannya. Tapi apa pun adakah impactful? Adakah terdapat impactnya peminat cakap apa? Adakah awak puas hati dengan pertaruhan yang ini? Okey, untuk lagu Perhatian ni memang agak menerima banyak perhatian lah untuk bagi Aida sebab mostly Aida memang genre Aida adalah ballad. So inilah adalah lagu rancak yang pertama, single Aida yang pertama bentuk rancak lah kan. So maksudnya benda tu kira macam orang ramai feedback yang baik lah. Tapi kalau awak nak perhatian apa ni Pak? Tak. Saya masih lagi nak bercakap tentang tu. Awak pun nak perhatian. Okey, mana nak dapat perhatian cepat. Kan sekarang ni banyak macam media sosial, pendekatan-pendekatan macam tu. Tak cukup untuk nak dapatkan perhatian tu. Tak cukup sebenarnya untuk macam pendatang baru macam Aida. Tapi kita still post, still macam-macam lah kita buat selain nyanyi pun ada konten kontroversi. Konten kontroversi saya jarang nak selit-selitkan kontroversi sikit. Tingkatkan kualiti, betul. So kita dah cuba ballad, lagu yang rancak. Lepas ni apa perancangan awak dan mungkin buat collaboration dengan artis lain mungkin? Untuk perancangan Aida yang seterusnya, insya-Allah kita akan merakamkan single raya. Lagu raya lagi. Bila raya? Tanya bila raya. Bulan lagi 3 bulan lagi raya ni. Tapi kita takutkan raya terkejut masa hari tu. So kita awalkanlah sikit buat lagu raya tu. Tapi yang specialnya untuk lagu raya tahun hadapan, Aida akan collaborate dengan band Ghazal Family sendiri and akan berduet dengan Mama Aida sendiri. Mama ada. Bagi Mama nyanyi sikit. Boleh. Dia dekat belakang kamera Mama. Okey, nanti soon masa raya kita dah keluar nanti Okey. Yang terakhir sekali mungkin Aida boleh kongsikan lah kan untuk nak engage peminat tu kan apa mungkin platform media sosial kan mungkin sebelum ni mereka tidak mengetahui Aida tapi bila tahu media sosial ni tahulah update-update terkini Aida. Okey, untuk siapa yang belum dengar lagi lagu Perhatian boleh search di YouTube channel Artinet Record, search je Aida Bahaman Perhatian dan pada siapa yang nak tengok perkembangan Aida boleh search dekat Instagram Aida Bahaman dan juga jangan lupa TikTok juga search je Aida Bahaman _ Tak ada challenge kat TikTok ke? Ada, jadi kita buat. Tak cakap, saya suruh Afak buat. Boleh ke saya buat? Apa kita ucapkan all the best FYP. Terus berani mencuba gaya yang barulah dapatkan perhatian para peminat awak. Kita doakan awak maju dalam industri ni. Semoga dengan single Perhatian ni dapat kata orang tu peminat-peminat boleh menerima kehadiran awak dan juga mengenali awak dengan lebih dekat lagi. Doakan saya insya-Allah tahun depan anugerah Zara lagu. Amin. Tak salah. Ada impian macam tu kan. Kamu tak sesabar masuk AJL inilah platformnya MHI. Awak dah lepas satu step ni. Ya ke? Nanti saya panggil hero panggil abang. Boleh.
Tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih. Semua datang Miss Ayah. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan melihat rangkuman berita dunia segalanya di Malaysia hari ini. Sikit. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Fazli Fuad dan Jaya Sofia Nur Solehatun. Kita dah melihat banyak antara pengisian kita, tapi kita melihat juga apa yang berlaku di luar Malaysia. Antara ni kat sini letusan gunung berapi aktif terbesar di Hawaii. Dan juga ni biasa kita sebut cacar monyet kan. Tapi dah pun ditukar menjadi Mpox. Kan? Jadi lepas ni tak boleh sebut cacar monyet, sebut Mpox selepas ni. Okey, jadi apa kata kita saksikan ini dia berita rangkuman luar negara. Jom. Gunung berapi aktif terbesar dunia, Mauna Loa di Hawaii, memuntahkan lahar setinggi 60 meter ahad lalu, buat pertama kali selepas hampir 40 tahun. Fenomena luar biasa ini mencipta beberapa aliran lava serta 4 rekahan di kawasan gunung. Menurut Badan Pemantau Geologi Amerika Syarikat, USGS, tekanan yang terkumpul sejak beberapa tahun lalu boleh dilihat melalui letusan sejauh 72 km di Bandar Kona. Meskipun lahar gunung berapi tidak memberi sebarang ancaman kepada penduduk, namun saintis berpandangan tiupan angin boleh membawa gas dan abu ke kawasan sekitar. Sebarang arahan untuk berpindah masih belum dikeluarkan oleh pihak berkuasa Hawaii, namun 2 pusat pemindahan telah dibuka sebagai persiapan awal. Beberapa lokasi berhampiran puncak gunung dan laluan di wilayah itu juga diarahkan tutup bagi mengelak sebarang risiko. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan penyakit cacar monyet atau nama Inggerisnya Monkeypox ditukar kepada Mpox. Pertukaran ini berlaku selepas nama lama dianggap membawa sifat perkauman dan menjadi stigma kepada golongan tertentu. Menurut WHO dalam satu kenyataan, kedua-dua nama penyakit itu akan digunakan secara serentak selama setahun, sementara perkataan Monkeypox bakal dihapuskan secara beransur. Pakar global bersetuju dengan istilah Mpox selepas mempertimbangkan kesesuaian saintifik, kadar penggunaan dan kemudahan mengeja sebagai faktor utama. Daerah Cianjur di Jawa Barat, Indonesia digegarkan dengan gempa bumi cetek pada Isnin lalu. Jumlah kematian setakat ini adalah seramai 323 orang, manakala 9 mangsa dilaporkan masih hilang. Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan bulanan sebanyak RM500,000 bersamaan RM143 kepada mangsa yang terjejas. Bantuan ini diberikan kepada individu yang terpaksa berpindah ke tempat lain selepas rumah mereka rosak dalam bencana itu. Beliau turut memberi pilihan kepada mangsa yang ingin menetap di sekitar rumah dengan menyediakan kemah sementara menunggu rumah dibaik pulih. Piala Dunia FIFA bukanlah satu-satunya pertandingan yang berlangsung di Qatar. Apa yang unik ialah unta pula mengambil bahagian dalam pertandingan kecantikan unta anjuran kelab M Zain Qatar di Ashananiyah, Qatar. Menurut Presiden Kelab Hamad Jabir Al-Asba, inspirasi pertandingan ini diambil sempena dengan Piala Dunia yang bezanya adalah peserta terdiri daripada unta-unta yang memperagakan ketegapan tubuh badan mereka serta diarak dengan bendera negara seolah-olah mewakilinya. Setiap unta dinilai berdasarkan kategori umur dan bakat tertentu, manakala ciri-ciri untuk mengukur kecantikan unta berbeza antara satu kumpulan dengan yang lain. Seperti contoh, unta hitam dinilai mengikut saiz badan dan kepala serta kedudukan telinga. Unta jenis Maratir pula adalah berdasarkan keseimbangan bentuk tubuh badan, telinga serta mulut yang melengkung dan beberapa ciri terperinci yang lain. Setiap unta juga perlu dipastikan tidak mengambil sebarang suntikan kecantikan agar tiada penipuan berlaku. Bentuk telinga, kepala pun menjadi aras kecantikan unta. Tapi sama ke orang pun tengok macam tu juga? Kalau bagi awak, aras kecantikan seorang wanita di mana?
wajahnya. Wow. Taklah. Semualah perangainya. Okey. Kita cerita pasal binatang hari ni. Tadi angsa ni, unta. Nampak tak Malaysia hari ni banyak pengisian yang kami bawakan. Okey, kita nak lihat apa yang terkandung di muka depan akhbar-akhbar tempatan. Kita nak mulakan dengan utusan Malaysia pada pagi ini. Okey, yang digambarkan di utusan Malaysia pada pagi ini adalah henti isu kaum dan juga agama. Kerajaan kena memupuk semangat kebersamaan dan Perdana Menteri Malaysia tidak boleh melantik ahli daripada JAC ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dan apa yang terkandung dekat sini, para pemimpin di negara ini diminta untuk berhenti membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan menghasut rakyat hingga boleh mencetuskan ketidakselesaan antara masyarakat berbilang kaum. Dan ia merupakan antara perkara yang diputuskan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Okey, jadi ini telah pun diingatkan agar kita tidak membangkitkan sentimen isu dan juga agama di mana-mana platform. Tolonglah rakyat Malaysia, kita masuk tahun 2023 dan ni kita hentikan segala kontroversi yang menggunakan isu perkauman. Okey. Ya, sikit dekat utusan Malaysia. Saya ternampak dekat sini. Kabinet bakal diumumkan pada hari ini. Okey, jadi kita sama-sama nantikanlah barisan-barisan menteri-menteri kabinet yang akan diumumkan hari ini dengan ceritanya. Dan difahamkan untuk senarai menteri kabinet ini telah pun dikurangkan dari sampai ke 60%. Yes. Dengan ceritanya 25 jumlah menteri sahaja. Kan? Yeah. Dan juga titipan yang sama di New Straits Times, cabinet list is ready. Analysts says technocrats should helm ministries vital to national development such as education, finance and international trade. Dikatakan di sini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun meletakkan memutuskan senarai nama bagi kabinet dan ini akan dihantar ke Yang di-Pertuan Agong dan akan diputuskan pada hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan. Kita akan mendoakan sebagai rakyat Malaysia kita terus dapat menjalani kehidupan kita, kestabilan politik kita yang lebih baik selepas hujung minggu ini, insya-Allah. Amin. Okey, kita ada wara-wara khas untuk anda semua yang meminati drama-drama di slot Akasia di TV3. Iaitu saksikan dengan Hebat, Ana Jobling, Amal Baharin dan juga Rita Nadira dalam drama terbaru Terima Kasih Cinta bermula hari Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di slot Akasia di TV3. Ya, dan topik esok ni sangat bersesuaian dengan Afad kerana dialah yang pakar je merancang kewangan untuk percutian keluarga. Kita bincangkan esok hujung-hujung tahun ni cuti sekolah dah kan. Apa kata kita merancang kewangan sikit supaya keluarga kita dapat berhibur dan bergembira bersama-sama hujung tahun ini. Kalau nak bercuti tu elak-elakkan untuk anda bercuti di kawasan-kawasan pulau, pesisir pantai. Jangan bermain dengan air lah. Kan. Takut-takut nanti kepala air dan sebagainya. Okey? Okay. Saya Fazli Fuad. Saya Sofian Solihatun. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.